لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kuliah kita pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita dari terjemahan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, jilid yang keempat, Kitabul Marad, kitab berkenaan dengan penyakit. Kita akan sambung pada malam ini hadis 1668, hadis yang ke 1668. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mabtunu syahidun wal mat'unu syahidun. Hadis diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah telah bersabda, al-mabtunu, iaitu sesiapa yang mati kerana penyakit yang dihidapi oleh perutnya, syahidun, maka matinya adalah mati syahid. Wal mat'unu syahidun, dan orang yang mati kerana ta'un juga adalah mati syahid. Kata ulama dalam syarah hadis, di antaranya Syekh Mustafa Dilbigha, kata dia al-mat'un, penyakit ta'un. Kita biasa sebut dengan penyakit ta'un, tapi kata ulama dalam tafsiran, al-mat'un alladhi yamutu bisababi waba'i amin, seorang yang mati dengan sebab wabak yang melanda orang awam. Itu makna al-mat'un. Jadi rasanya menepati dengan wabak COVID-19 yang melanda dunia hari ini. Mana-mana orang beriman yang mati, maka insya-Allah mati mereka adalah mati syahid. Disebut oleh ulama yang dimaksudkan dengan syahid di sini iaitu syahid akhirat. Jadi sebab itu kita jangan menghina saudara-saudara kita, rakan-rakan kita daripada tabligh, kerana mereka sendiri pun walaupun ada kesilapan, tetapi mereka sendiri pun tidak memilih untuk ditimpa dengan wabak tersebut ataupun menjadi penyebar pada wabak tersebut. Dan sebagai orang beriman, ada di kalangan mereka yang telah pun meninggal, dan insya-Allah mati mereka adalah mati syahid. Kita doakan begitu. Apa yang Nabi sebutlah di sini, insya-Allah akan diberikan ganjaran itu kepada mereka yang meninggal kerana wabak ataupun kerana virus tersebut, insya-Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha' faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahawa dia pernah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun, wabak yang melanda masyarakat awam, taun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahawa penyakit itu adalah siksaan yang dijatuhkan Tuhan
kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi Tuhan, yakni Allah, tetapi Allah menjadikan wabak ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata Nabi SAW, kalau nisbah umat yang terdahulu, di antara azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat yang terdahulu adalah ta'un, wabak. Tetapi bagi umat hari ini, umat Islam ini yang beriman kepada Allah, jika mereka mati dengan wabak tersebut, maka itu merupakan rahmat bagi mereka, kerana mereka akan dikurniakan Allah dengan pahala orang-orang yang mati syahid, insya-Allah. Setiap hamba Tuhan yang menderita wabak itu dan tetap tinggal di negerinya dengan sabar, kerana ia mengetahui bahawa yang menimpanya hanyalah apa yang telah takdirkan Tuhan kepadanya, maka pahala yang diterimanya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Jadi seolah-olah Nabi SAW menegaskan di sini bahawa untuk mendapat pahala syahid itu mesti orang yang ditimpa dengan wabak ta'un ataupun wabak am itu mengambil dua sikap pada dirinya. Yang pertama, dia jangan keluar daripada negerinya, dia mesti tinggal dalam negeri tersebut. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, jika wabak menimpa pada satu negeri, orang yang berada dalam negeri itu jangan keluar, dan orang yang berada di luar jangan masuk. Jadi jika kita patuh, kita berada dalam satu negeri lalu ditimpa, kita dikenai dengan wabak, dan kita patuh arahan Nabi, iaitu jangan keluar dari negeri itu, lalu kita mati dengan wabak itu, maka kata Nabi, pahala yang kita akan terima sama seperti pahala orang mati syahid. Yang kedua, mesti dengan akidah bahwasanya yang menimpa kita itu adalah takdir Allah, bukan kerana wabak itu. Wabak itu adalah makhluk Allah. Hakikat yang sebenarnya, semua yang terjadi dalam kehidupan manusia ini terjadi dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, hadis 1670. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab falam yaqruhum fa bainama hum kadhalika wa in awraqin faqalu innakum lam taqruna wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع مزاقه ويدفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها wadribu li bisahmin. Hadis diriwayatkan ataupun disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia menceritakan sejumlah sahabat Nabi radhiyallahu anhum datang ke salah satu desa orang Arab, dan mereka tidak diterima, namun mereka tidak diterima sebagai tetamu. Nabi SAW pada satu ketika telah menghantar beberapa orang sahabatnya untuk satu tugas. Lalu mereka terputus bekalan makanan, singgah di satu kampung, minta jadi tetamu, minta dijamu oleh orang kampung itu sebagai tetamu, namun mereka keberatan. Mungkin ada suatu alasan ataupun suatu sebab. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan kisahnya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, yakni tidak dilayan sebagai tetamu, pemimpin penduduk desa itu disengat binatang. Ada menyebutkan disengat oleh kalajengking, dan ada yang menyebutkan disengat, dipatuk oleh ular sehingga pingsan dan tidak sedarkan diri.
Lalu orang desa itu maka datang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi tadi dan bertanya, adakah kamu mempunyai ubat, atau adakah di antara kamu orang yang pandai mengubati, ruqyah, raqin, di perkataan ruqyah ini mengubati dengan bacaan-bacaan atau mantra. Para sahabat menjawab, ada di kalangan kami yang pandai berubat, tapi tadi kami memohon daripada kamu agar menerima kami jadi tetamu, namun kamu tak mau terima, keberatan menerima kami sebagai tetamu. Kami tidak akan mengobatinya sebelum kamu memberikan sesuatu kepada kami sebagai tetamu. Mereka lalu memberikan beberapa ekor kambing. Lalu salah seorang dari mereka yang dari sahabat yang ada bersama, dia mengobati ketua desa yang disengat tadi atau dipatuk ular tadi dengan membacakan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Setelah itu mengumpulkan air ludahnya di mulutnya dan meludahi yang sakit itu. Orang itu lalu sembuh. Jadi dia mengobati dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala sembuhlah ketua kampung ataupun ketua pemimpin penduduk desa yang telah disengat oleh kalajengking ataupun dipatuk oleh ular tadi. Maka mereka dihadiahkan dengan kambing tadi. Para sahabat dihadiahkan dengan kambing tadi. Nah, sebagian sahabat berkata kepada yang lain, kita perlu bertanya dahulu kepada Nabi, baru kita boleh mengambil kambing ini. Jadi adakah, kerana mereka tidak pasti adakah boleh makan, boleh mengambil pemberian hasil daripada membaca Al-Quran ataupun mengubati dengan ayat Quran. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya hal tersebut kepada Nabi. Baginda tertawa, dalam bahasa hadis sebut dhahika. Nabi ketawa dan berkata, Nabi tanya mereka, siapa yang memberitahu kamu bahawasanya surah Al-Fatihah itu boleh dijadikan sebagai penawar, boleh dibuat sebagai bacaan untuk menyembuhkan penyakit? Lalu Nabi kata kepada mereka, uzuha, ambillah kambing itu, wadribu li bisahmin, dan berilah satu bahagian dari pemberian itu untukku. Jadi menggambarkan kepada kita bahawasanya dibolehkan, diharuskan untuk kita menerima sagu hati sebagai sumbangan kita dalam mengubati seseorang, walaupun pengubatan itu berupa pengubatan ruqyah, iaitu penyembuhan melalui bacaan ayat Quran, doa-doa, dan juga zikrullah dan sebagainya. Cuma dalam ruqyah, dalam pengubatan dengan jampi, kalau kita nak sebut jampi lah, tapi baiknya kita sebut ruqyah, mesti dengan ruqyah yang tidak bercanggah dengan akidah kita. Tidak boleh membaca jampi-jampi yang bawa kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Dan sebaiknya ruqyah kita itu menggunakan bacaan ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 1671 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan, anna nafara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima'in fihim ladighun aw salimun fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma' ila akhir hadis. Hadis ini hampir menyamai dengan hadis yang ke 1670 tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada sejumlah sahabat Nabi berjalan melewati tempat pengambilan air, yakni telaga ataupun kawasan berair yang disinggahi oleh orang ramai untuk mengambil air, di mana terdapat orang yang disengat binatang berbisa. Lalu salah seorang dari orang-orang yang berada dekat tempat air itu datang dan bertanya, adakah di antara kamu
yang pandai mengubati. Di tempat tadi air ini ada seorang lelaki yang disengat binatang berbisa. Lalu salah seorang dari sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut. Ia membaca Al-Fatihah dengan nak upah seekor kambing. Orang yang sakit itu lalu sembuh. Dia baca Fatihah dan orang sakit itu sembuh. Sahabat itu membawa kambing itu kepada teman-temannya. Mereka tidak suka dengan keadaan ini. Mereka ragu untuk menerima kambing itu kerana belum pernah dijelaskan oleh Nabi akan hukum menerima pemberian daripada bacaan Al-Quran ataupun daripada pengubatan dengan Al-Quran ataupun dengan ruqyah. Lalu mereka berkata kepada lelaki itu, engkau mengambil upah terhadap kitab Allah. Setelah mereka sampai di kota Madinah, mereka bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini telah mengambil upah atas kitab Allah. Dia menerima kambing atas khidmat membaca kitab Allah bagi mengubati orang yang sakit. Rasulullah lalu menjawab, upah yang paling berhak kamu ambil adalah atas khidmat kamu dengan kitab Allah. Jadi jelas bagi orang yang berkhidmat mengajar orang lain kitab Allah, membaca, mengubati dengan kitab Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, kalau diberi upah, diberi sagawati dan upah itu adalah halal. Cuma janganlah kita keterlaluan, jangan keterlaluan ataupun jangan kita demand. Dari hadis yang berikutnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruqyah, bismillah turbatu ardina wa riqatu ba'dina yushfi saqimana biizni rabbina. Yushfi ataupun yushfa saqimana biizni rabbina. Kalau nak baca yushfa boleh, tapi baris di depannya mesti baca dhammah, yushfa saqimuna biizni rabbina. Ini merupakan salah satu daripada ruqyah Nabi SAW yang boleh kita amalkan insya-Allah. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Rasulullah SAW pernah membaca untuk orang yang sakit akan ruqyah berikut. Ruqyah jampi menggunakan ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir Rasulullah. Apa yang dibaca? Yang dibaca bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardina, berkat tanah bumi kami ini. Wariqatu ba'dina, dan dengan berkat ludah sebahagian daripada kami. Riq ini air liur sebahagian daripada kami. Yushfa saqimuna, sembuhkanlah penyakit kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana Nabi lakukan? Kerana Nabi sebut di sini tanah dan juga air liur. Sebagian ulama berkata yang dimaksudkan oleh tanah ini, tanah keberkatan tanah kami ini, iaitu tanah Madinah. Dan sebagian ulama berkata tidak, tanah di semua tempat. Boleh kita gunakan tanah di semua tempat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kerana Nabi SAW, Nabi ketika membaca jampi ini, beliau ya'khudhu min riqi nafsih, dengan jari beliau, jari telunjuk beliau mengambil air liur dari mulut, thumma yada'uha ala turab, kemudian tangan jari telunjuk yang ada bekas air liur itu Nabi letakkan pada tanah, fa yu'alliqa biha minhu, kemudian Nabi jadikan tanah itu melekat pada jarinya, fa yamsahu biha 'alal mawdi', lalu Nabi menyapu atau meletakkan, menyapu jari telunjuknya yang
ada tanah tadi ini kepada tempat yang sakit, yatalaffazu bihadhil kalimat fi hal mashi, sambil baginda melafazkan jampi dengan kalimat-kalimat tadi semasa baginda menyapukan dari telunjuk yang bertanah tadi ini ke tempat yang sakit itu. Begitulah yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana dinaqalkan oleh Imam Al-Qastallani dalam syarahnya Irsyadus Sari. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam Kitabul Marad, sebagaimana yang terdapat dalam terjemahan Sahih Al-Bukhari, diterbitkan oleh Kelang Book Center ini. Hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatuhu fi yadihi yuja'u biha fi batnih fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Hadis ini berkenaan dengan orang yang bunuh diri. Jadi kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan dalam Kitabul Marad, kitab tentang penyakit, hadis berkenaan dengan orang bunuh diri? Jadi seolah-olah Imam Bukhari menegaskan kepada kita bahawasanya walau sakit, walau hebat macam mana pun sakit kita, tak boleh sampai kita putus asa dan kita membunuh diri. Wal'ayazubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bunuh diri dengan jalan menjatuhkan diri dari bukit atau dari tempat yang tinggi, maka dia akan jatuh tergelimpang dalam neraka jahanam nanti, kekal abadi di sana selama-lamanya. Yang ini dia akan melakukan perkara yang sama dalam neraka jahanam, memanjat tempat tinggi, kemudian menjatuhkan diri, kemudian jadi semula, kemudian lakukan lagi. Itulah siksaan yang dia akan terima dalam neraka. Siapa yang bunuh diri dan minum racun, maka racun itu akan tetap berada di tangannya dan diminumnya dalam neraka jahanam dan kekal abadi di sana selama-lamanya. Siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, yakni dengan menusuk tubuhnya dengan benda tajam, benda itu akan tetap berada di tangannya dan ditusuknya ke dalam perutnya dalam neraka jahanam, kekal abadi di sana selama-lamanya. Demikianlah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita selesai membaca Kitabul Marad, hadis-hadis dalam Kitabul Marad dari terjemahan Sahih Al-Bukhari. Kitabul Marad ini berada dalam jilid yang keempat, dan insya-Allah pada malam besok kita akan melihat kitab yang lain untuk kita baca daripada Sahih Bukhari ini. Mudah-mudahan keberkatan hadis Nabi ini, dan kita bertawassul dengan ilmu yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ya Allah, dengan keberkatan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, dengan usaha kami mempelajari hadis-hadis Nabi kami ini, dengan keyakinan kami kepada hadis-hadis Nabi kami ini, dengan cinta kami kepada Nabi kami dan juga sunnah baginda, ya Allah bantulah kami, Engkau selesaikanlah masalah kami, hapuskanlah virus yang sedang melanda saudara-saudara kami, negara kami dan juga masyarakat kami. Demikianlah, sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Bertemu lagi pukul 9 nanti. Kita ada sembang live insya-Allah, dan kita bersembang berkongsi ilmu berkenaan dengan ibadat-ibadat yang dapat lakukan sepanjang kita berada dalam perintah berkurung dalam rumah ni insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah
وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.